Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita. Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk terus berada di atas muka bumi Allah. Allah Subhanahu wa taala masih mengurniakan kita nikmat kesihatan yang berterusan, umur yang berpanjangan, dan Allah Subhanahu wa taala masih lagi meneruskan pinjaman segala nikmat, rezeki dan kurniaan yang Allah berikan kepada kita daripada dulu hinggalah ke hari ini. Dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala juga masih mengekalkan kita dalam dua nikmat yang paling berharga, itulah nikmat Islam dan juga nikmat iman. Mudah-mudahan kita dikekalkan dengan dua nikmat itu dan diberikan kehidupan yang sempurna, diturunkan rahmat ke atas kita, diberikan hidayah, taufik, nur, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengurniakan kebaikan demi kebaikan kepada kita hinggalah kita beroleh penghabisan ataupun pengakhiran kehidupan kita yang disebut sebagai husnul khatimah, sebagaimana yang diidam-idamkan oleh semua orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang-orang yang beriman kepada Allah ini, dia percaya bahawa kehidupan bukanlah hanya di atas dunia ni sahaja, tetapi kehidupan dia berlanjutan sampailah ke negeri yang kekal abadi, iaitu akhirat. Yang mana di akhirat nanti kita hanya berhak untuk pilih satu daripada dua, sama ada masuk syurga ataupun masuk neraka. Jadi mudah-mudahan kita beroleh kematian yang husnul khatimah, diberikan kebaikan demi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usia kita dan diberikan kesempatan dan peluang pada kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ganjaran pahala dan juga seterusnya beroleh syurga Jannatul Firdaus. Amin, Allahumma amin. Muslimin sedang penonton yang dihormati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya nak sentuh tentang 3 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang mana 3 wasiat ini adalah perkara utama sebenarnya yang perlu kita lakukan, yang perlu kita laksanakan atas dunia ini. Tetapi malangnya kita hari ini sibuk mengutamakan perkara-perkara lain yang tidak diwasiat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi tentang habuan duniawi. Kita lebih mementingkan kehidupan kita di atas dunia tanpa kita memikirkan kehidupan kita di akhirat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Abu Dzar Jundub bin Junadah 3 perkara. Abu Muaz kepada Abu Dzar Jundub bin Junadah 3 perkara tentang kehidupan di atas dunia ni yang perlu kita laksanakan. 3 wasiat tadi. Apakah wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iaitulah Nabi sebut dalam satu hadis, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita tentang 3 perkara. Yang pertama kata Nabi apa dia? Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah walau di mana kamu berada.
walau apa kedudukan kita atas dunia ni, walau di mana kita berada, walau apa pun yang kita sedang buat, apa pun status kita, kita hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Nabi yang pertama. Hari ini tuan-tuan muslimin muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah, manusia lebih mengutamakan kehidupan di dunia, keseronokan di dunia, hiburan di dunia, tanpa mempedulikan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah datangkan musibah, bila Allah datangkan malapetaka, bencana dan sebagainya, barulah manusia itu nak fikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah manusia itu teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah manusia ini mula untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan suruhan kita, suruhan Nabi SAW untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi sebut lama dah. Nabi kata ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah walau di mana kamu berada. Maknanya apa? Maknanya start kita celik mata, kita buka je biji mata kita lepas daripada tidur, sampailah kita tidur balik, hendaklah kita bertakwa kepada Allah. Dan maksud takwa ni bukan semayang, bukan semayang saja, bukan puasa saja, bukan pergi buat haji, umrah, bukan bayar zakat sahaja. Takwa ni maknanya apa? Maknanya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak buat maksiat, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak buat kemurkaan, kita nak buat kejahatan, kemungkaran dan sebagainya, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bila kita ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti kita akan tunduk terhadap segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Selagi mana kita belum ada perasaan takut kepada Allah, kita nak buat maksiat pun kita tak fikir Allah, dah selamba je buat maksiat. Sembahyang, perintah-perintah Allah kita selamba je tinggalkan, larangan-larangan Allah kita selamba je buat, maknanya kita belum bertakwa kepada Allah. Walaupun kita sembahyang, walaupun kita berpuasa, puasa Ramadan tak tinggal, puasa sunat tak tinggal, sembahyang tak tinggal, tapi kita tidak ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebut dalam Quran Al-Karim, orang beriman ni tuan-tuan, orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ni, bila disebut ayat-ayat Allah, bila disebut nama-nama Allah, akan bertambah keimanan dalam dirinya, bergetar jiwa dia. Bergetar jiwanya bila disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi selagi mana kita belum capai darjat itu, kita belum capai perasaan itu, kita belum boleh mengatakan kita telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, takwa ni bukan benda senang. Bukan kita ingat kita dah semayang, kita dah baca Quran, kita dah berpuasa dan sebagainya, dah dianggap bertakwa. No. Iman kita belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Al-Quran Al-Karim kan, apakah manusia ni menyangka, maknanya mereka ni boleh anggap mereka ni bertakwa, sedangkan mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh sebut kita ni beriman, sedangkan kita belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita senang, kita sembahyang, kita puasa, hati seronok, Allah bagi nikmat macam-macam, bagi rezeki macam-macam, seronok, jadi mudah nak pergi sembahyang, mudah nak pergi masjid, mudah nak pergi surau, mudah nak puasa sunat, mudah nak sedekah, duit banyak dan sebagainya. Tapi cuba tiba-tiba Allah hilangkan segala nikmat tersebut. Allah beri kita sakit, Allah tarik kekayaan kita, Allah beri kita susah, Allah beri kita miskin. Mudah tak kita nak sembahyang? Masa tu kita nak sembahyang tak? Masa tu silap-silap kita tak sembahyang pun, malah kita persoal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kata, ya Allah, aku sembahyang rajin, aku puasa lagi, sedekah lagi dan sebagainya, tapi kenapa tiba-tiba kau jadikan aku begini? Kau miskinkan aku, kau sakitkan aku. Nampak? Silap-silap gitu keadaan kita, sikap kita. Sebab manusia ni tuan-tuan, dia mudah nak buat baik dalam keadaan dia senang. Dia mudah nak sembahyang, dia mudah nak jadi orang beriman, orang bertakwa dalam keadaan dia senang. Biasa tu, biasa. Tapi bila Allah beri dia ujian, Allah tarik kekayaan dia, Allah beri dia miskin, Allah beri dia muflis dan sebagainya, sakit dan sebagainya, dia jadi payah. Dia jadi susah, dan ketika itu mulalah
merungut-rungut, merintih, mempersoalkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan macam-macam lagi. Ni. Jadi ketika itulah baru kita nampak dan baru kita sedar, adakah kita ni benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ketika itu baru kita nak tahu kita ni beriman ke tidak pada Allah Subhanahu wa taala. Samalah macam kita didorong untuk melakukan maksiat dalam keadaan kita duduk ramai-ramai. Ni kata kadang-kadang kita duduk bersama dengan orang-orang saleh, bersama dengan orang-orang baik, ataupun ada di antara kita dalam kelompok kita ni, maknanya kita berada dalam kelompok manusia yang ramai. Bila kita nak buat jahat ni ataupun kita didorong untuk buat jahat, confirm kita tak buat, tuan-tuan. Confirm kita tak buat sebab kita berada dalam kelompok yang ramai. Ramai orang sedang melihat perbuatan kita. Kan? Tengah-tengah duduk dengan orang kuliah kan, tiba-tiba datang seorang perempuan, tak mana datang ni peluk kita, ajak buat maksiat, zina. Kita nak buat tak? Tak buat. Confirm tak buat. Kita berada dalam kelompok yang ramai. Sebab apa? Sebab sebenarnya kadang-kadang kita menepis perbuatan tersebut adalah didorong daripada rasa menda, daripada rasa, bukan rasa kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi rasa malu dengan orang ramai. Nak tengok, nak test iman kita ni betul-betul beriman atau tidak, betul-betul mantul ataupun tidak, betul-betul mantap ataupun tidak, betul-betul orang kata apa, berkualiti ataupun tidak. Cuba ketika kita berada dalam keadaan kita seorang-seorang. Kita berada di pejabat tingkat 84 kan? Lepas tu orang semua balik belaka dah. Pejabat kita tu tak ada CCTV kan? Kita seorang ada dekat situ, kita bos, kita duk ingatkan kita seorang je di situ. Rupa-rupanya ada seorang lagi sekretari kita. Sekretari baru lantik tadi kan, baru lulus tembuduga interview. Dia pun ada sekali, comel, baru umur 23 tahun, putih melepak gebu. Kan, di luar tu hujan renyai-renyai, lampu pejabat tutup belaka, tinggal bilik kita je yang ada lampu, dalam keadaan cahaya yang sama-sama. Tiba-tiba perempuan tu datang peluk kita. Nak tengok kita ni betul-betul beriman atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni masa tu bahawa betul kita ni beriman ke tidak. Masa itulah ujian keimanan kita. Sebab tu tuan-tuan, Nabi sebut dalam satu hadis kan, 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan di hari yang tidak ada naungan, iaitu hari mahsyar, yang mana matahari tu, dia punya kepanasan tu seolah-olah matahari sejengkal daripada kepala kita kan. Ketika tu kata Nabi ada 7 golongan. Banyaklah kan, imam yang adil dan sebagainya kan. Ada satu golongan tu disebut apa dia? Seorang pemuda, seorang lelaki apabila diajak berzina oleh seorang perempuan yang berkedudukan, yang cantik. Perempuan tu mungkin perempuan yang berkedudukan, contoh perempuan tu bos kita ke, pangkat tinggi ke, cantik pula tu, paksa kita buat zina dengan dia, buat maksiat dengan dia, ajak maksiat, ajak zina. Ketika itu kita sebut benda, kita sebut inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni dia. Jadi ketika kita diuji dalam keadaan begitu, yang tak ada siapa-siapa pun, kita serang aja. Orang ajak buat maksiat, kita dengan pantas menepis, menolak dan juga menyebut inni akhafullah, sungguhnya aku takut pada Allah Subhanahu wa taala. Baru betul kita ni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru betul kita ni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya, itu poin dia. Jadi kita tak boleh nak kata kita ni dah beriman kepada Allah dalam keadaan kita belum diuji keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Sebab tu kalau kita duduk dalam keadaan ramai-ramai apa semua ni, insya-Allah kita tak buat maksiat. Sebab tu Islam melarang kita duduk seorang-seorang. Duduk seorang-seorang ni macam-macam. Macam-macam. Syaitan akan hasut macam-macam. Buat benda tak senonoh lah, baca buku-buku tak senonoh, buka laman web tak senonoh, pasal seorang. Tu
Gitu. Sebab tu Islam larang duduk seorang, duduk dengan kawan, berkelompok dan sebagainya, dan pilih orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita juga sama-sama menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab duduk dengan orang beriman, kita dapat tempias orang beriman tadi tu. Jadi maknanya tuan-tuan, dalam keadaan kita ramai, insya-Allah kita boleh jaga iman kita. Tapi nak tengok kita betul-betul beriman atau tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita seorang. Itu dalam keadaan Allah beri musibah pada kita, Allah tarik kekayaan kita, Allah beri miskin kita, Allah beri sakit kita, isteri pun lari tinggalkan kita, anak-anak pun tinggal kita. Dalam keadaan begitu, tengok macam mana, adakah kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, kalau nak sebut takwa ni, nak sebut iman ni bukan benda senang, bukan benda mudah, benda yang payah. Sebab tu Quran sebut dah. Nak jadi orang yang beriman betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni perkara yang perlu ada dalam diri kita. Apa dia? Ikhlas semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas kena ada. Semayang bukan benda yang senang, berat tu. Nak semayang tu berat tu, kan? Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sabar dan salat, dengan jalan sabar dan jalan salat. Macam mana nak sabar, macam mana nak salat, dua perkara yang bukannya mudah, bukannya senang, susah, payah. Tetapi Allah sebut benda tu mudah bagi orang-orang yang apa? Bagi orang-orang yang khusyuk, kan? Allah sebut benda ni berat sungguh nak buat ni, sungguh berat, nak semayang berat, nak jadi orang sabar berat. Tapi benda tu boleh diatasi dengan jadi orang yang khusyuk. Dan khusyuk ni tidak akan muncul, tidak akan datang kepada kita dalam keadaan kita tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada gitu. Bila kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah khusyuk tu datang, dan insya-Allah iman dan takwa yang susah tu sebenarnya boleh jadi mudah bagi kita. Baik. Sebab tu tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis tu, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah walau di mana kamu berada. Kita seorang kaki tangan kerajaan, kita seorang pegawai syariah sebuah syarikat dan sebagainya, menjadi penasihat syariah kepada bos kita dan sebagainya, kan? Maknanya apa tuan-tuan? Orang kata sebagai orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita menyebut yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tu Nabi kata, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah walau di mana kamu berada. Jadi bos ke, jadi kuli ke, jadi penasihat syariah ke, jadi orang besar ke, orang penting ke, datuk, tan sri dan sebagainya, kok mana pun kita berada, mestilah kita meletakkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tu yang pertama. Tu dia. Itu yang paling penting sekali tuan-tuan. Tu Nabi kata apa? Bertakwalah kamu kepada Allah walau di mana kamu berada. Ni kunci kebahagiaan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Nabi suruh kita jadi orang yang bertakwa. Celik je mata, kalau benar-benar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, confirm kita akan baca doa bangun tidur. Kita akan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita akan baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar faghfirli. Nampak tuan, antara bacaan yang boleh kita baca ketika kita bangun daripada tidur. Sebab apa? Sebab apa kita tak rasa malas nak baca? Sebab apa kita rasa rajin nak membaca? Sebab apa kita rajin nak ucapkan benda-benda tersebut, kalimah-kalimah tersebut? Kerana apa? Kerana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Ingat, senang tuan-tuan, susah. Nak jadi orang bertakwa ni susah. Nak jadi orang yang beriman ni susah sebenarnya. Iman itu perlu dibentuk daripada sehari ke sehari. Perlu kita ada sikap mujahadah, bersungguh-sungguh, istiqamah, baru kita boleh membentuk keimanan dalam diri kita. Istiqamah sembahyang, datang ke masjid, surau berjemaah, istiqamah bangun malam, istiqamah puasa sunat, istiqamah qada salat, istiqamah baca Quran, istiqamah sedekah dan sebagainya. Akhirnya lama-lama kita buat, perkara tersebut akan membentuk satu keimanan dan ketakwaan yang betul-betul jitu dan kukuh dalam diri kita.
Sebab apa tuan-tuan? Sebab hanya keimanan dan ketakwaan kepada Allah sahajalah yang mampu menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Satu. Yang kedua kata Nabi, apa dia? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nabi tuan-tuan, dia bagi cara, dia bagi kaedah bagaimana kita ni nak bersihkan dosa kita, bagaimana kita ni nak bersihkan kejahatan kita dalam kehidupan seharian kita. Apa cara dia? Nabi kata apa? Nabi kata, ikutilah setiap kesalahan itu, kejahatan itu, keburukan itu dengan kebaikan. Kebaikan yang apa? Yang boleh tamhuha, yang boleh memadamkan apa? Memadamkan kejahatan, memadamkan dosa. Maknanya dengan kita melakukan sebanyak mungkin kebaikan demi kebaikan demi kebaikan demi kebaikan, sebenarnya rupa-rupanya kebaikan itu boleh menghapuskan dosa. Nampak tak? Allahu Rabbi. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh agar umatnya ni dapat masuk syurga semuanya, agar hamba-Nya dapat masuk syurga semuanya. Bagaimana Nabi bagi clue pada kita supaya kita ni kadang-kadang kita lupa nak minta ampun pada Allah. Kadang-kadang kita lambat sikit nak minta ampun kepada Allah, tapi tak ada masalah. Kalau kita jenis orang baik yang banyak buat kebaikan, insya-Allah kebaikan itu akan mampu memadamkan segala dosa dan kejahatan kita. Kan, innal hasanat yudhibna sayyiat, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya kebaikan itu akan dapat menghapuskan kejahatan. Banyak antaranya sembahyang. Kan Nabi kata, bila kita sembahyang subuh, kemudian daripada subuh tu nak menunggu ke zuhur tu kan banyak, kan masa banyak. Contohlah, kita habis sembahyang subuh berapa? Pukul 6 suku lebih kurang. Contohlah kan, 6 suku, 7 suku, 8 suku, 9 suku, 10 suku, 11 suku, 12 suku, 1 suku. Nak tunggu pukul apa 1 suku nak masuk zuhur tu ada lebih kurang 7 jam daripada lepas subuh. Dalam 7 jam tu tuan, ada tak kita buat dosa? Confirm ada. Garanti ada. Kadang-kadang mesti ada dosa-dosa yang kita terbuat. Contoh ke dosa mengumpat ke, dosa tertengok aurat wanita kan, keluar pergi kedai, nengok pula amoy pakai skirt kan, gitu. Kadang-kadang ada orang perempuan ni dia pakai baju yang lebar tu, lebar leher tu kan, potongan leher tu lebar, t-shirt apa tu kan, dia pula pergi kedai, kadang puk alamak jatuh pula beg duit dia pun bongkok beg duit, dia nak ambil beg duit dia, bongkok depan kita tu, t-shirt tu terdedah nampak dalam tu, nampak lurah tu, nampak gunung Ganang, nampak tak? Jadi Allah banyak tuan-tuan. Sebab tu kalau zaman-zaman Covid ni elok sangatlah duduk rumah. Kalau rasa tak perlu nak keluar, duduk rumah je. Sebab apa? Sebab sebenarnya ni antara cara Allah Subhanahu Wa Taala nak didik kita supaya jangan kita banyak sangat dapat dosa di luar sana. Hari-hari berdosa. Sebab benda? Sebab asyik keluar je. Window shopping, pergi jalan-jalan shopping mall, bagi apa semua. Dah dekat shopping mall tu macam-macam yang kita boleh nampak. Dosa mata ni susah kita nak elak, melainkan kita tak pergi langsung tempat tu. Itu datangnya Covid ni. Dan antara SOP-nya itulah, kalau kita tak ada urusan sangat, urusan penting di luar, jangan keluar, duduk rumah je. Bila duduk rumah tuan-tuan, yang kita tengok dalam rumah ni semua yang halal bagi kita. Anak-anak kita, walaupun anak kita tak pakai tudung kan, tak aurat tudung kan, pakai baju kurung, pakai seluar, pakai t-shirt, tapi tak pakai tudung, tak ada masalah, halal bagi kita. Tu anak-anak kita. Isteri kita berkemban sekali pun tak ada masalah, halal bagi kita. Nampak tak? Daripada kita duduk luar sana. Banyak dosa di luar tu. Dosa di luar tu banyak sangat. Jadi macam mana Nabi nak suruh kita ni supaya dapat membersihkan dosa-dosa yang kita buat ni, ialah dengan cara kita melakukan kebaikan demi kebaikan. Dan antara kebaikannya apa? Salat jadilah. Kan Nabi sebut dalam hadis kan. Jadi daripada subuh sampai ke zuhur ni lebih kurang 7 jam ni, ada tak maksiat ataupun dosa yang kadang-kadang kita terbuat? Ada, banyak.
Kata Nabi, bila kita sembahyang je Zuhur, segala dosa yang kita buat daripada subuh, lepas subuh sampai Zuhur terhapus. Allah, terhapus, diampunkan. Itu yang disebut innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan menghapuskan dosa. Dan antara kebaikannya apa? Sembahyang. Lebih-lebih lagi dah diisyaratkan pun oleh Nabi SAW dalam hadis dia. Jadi daripada subuh tu nak menunggu ke Zuhur, banyak dosa kita buat. Bila kita sembahyang di Zuhur, Allah hapuskan dosa kita daripada selepas subuh sampai Zuhur. Nampak tak? Kemudian habis sembahyang Zuhur kan, fil alamin innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kan, wiri doa walhamdulillahi rabbil alamin. Nak tunggu ke asar, lebih kurang habis sembahyang Zuhur pukul 1.45, 2.45, 3.45, lebih kurang 2 jam 2 jam setengah lebih kurang, ataupun 2 jam 40 minit. Nampak tak? Sebelum masuk ke waktu asar. Jadi dalam masa 2 jam ni ada dosa kita buat. Mungkin ada. Mungkin ada dosa yang kita buat. Tak ada masalah. Sebab bila kita sembahyang je asar, kan, bila azan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, azan asar, kan? Kita bersemayang salli fardul asri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala, Allahu akbar, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Selesai je sembahyang asar, tuan-tuan, segala dosa-dosa kita yang kita buat daripada lepas Zuhur sampailah kepada asar, Allah hapuskan. Nampak tak? Tapi kena ingat, dosa apa yang Allah hapuskan? Dosa-dosa kecil. Bukan dosa besar. Dosa besar bunuh orang contohnya, kan, syirik dan sebagainya, yang tu Allah tak hapuskan. Melainkan kita bertaubat dengan taubatan nasuha, dengan taubat nasuha, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, barulah Allah hapuskan ataupun ampunkan dosa-dosa besar kita tadi. Tapi dosa-dosa kecil, semua dosa-dosa kecil yang kita buat daripada Zuhur, lepas Zuhur sampai asar, Allah ampunkan. Nampak tak? Begitu juga dengan Maghrib, daripada dosa lepas asar sampai Maghrib, Allah hapuskan bila kita sembahyang Maghrib. Kemudian begitu juga dengan Isyak, daripada lepas Maghrib tadi sampai waktu Isyak, Allah hapuskan, Allah ampunkan segala dosa-dosa kita bila mana kita sembahyang Isyak. Nampak tak? Gitu. Kemudian kita bertidur, kan, boraklah pergi kedai mamak lah, bumbang-bumbang sampai pukul 1, pukul 2 baru nak tidur. Jadi banyak tak dosa kita buat tu? Banyak lah. Lagi banyak masa kita berjaga, lagi banyak dosa kita buat. Sebab mana? Sebab dalam tidur tak ada dosa. Tidur, tuan-tuan, dia tidur. Bangun mengigau sekalipun, ambil pisau tikam orang pun tak berdosa. Tak berdosa sebab kita tidur. Mengigau tu termasuk dalam tidur lagi. Kan Nabi kata apa? Rufi'al qalam an salas, diangkat 3 pena daripada 3 golongan. Pena malaikat nak tulis dosa kita, pahala kita ni terangkat. Maknanya tak ada pena. Malaikat tak boleh tulis dosa kita terhadap 3 golongan. 3 golongan yang malaikat tak boleh tulis dosa-dosa dia. Apa dia? Kata Nabi, anis sabi hatta yablugh. Kanak-kanak, bayi sehinggalah dia balik. Jadi orang yang belum balik ni, budak-budak yang belum balik ni, dia buat baik tidak berpahala, dia buat jahat tidak berdosa. Sebab mana dia buat baik sekalipun dia belum balik, dia sembahyang, Allahu akbar. Sembahyang dia tak ada pahala. Tapi sembahyang dia sah. Bila cukup segala-gala syarat, rukun dan sebagainya, sah. Dia nak buat apa pahala? Sebab mati dia ketika sebelum balik, masuk syurga dah. Tak perlu pahala tu. Dan juga bila dia buat jahat tidak berdosa, sebab dia belum balik. Jadi malaikat nak catat dosa dia, tak ada pena nak catat, macam mana? Gitu. Sebab tu tuan-tuan, mitos orang Melayu apa dia?
Anak-anak yang belum balik bila buat kebaikan pahala dapat kat bapak. Ni mitos. Tak ada tuan-tuan. Kalau macam tu senang tuan-tuan. Bapak kan keluar rumah daripada pagi sampai ke petang, pergi kedai Pak Mael, warung Pak Mael, main dan haji sampai 18 kali naik haji. Kan orang azan zuhur tak semayang, orang azan asar tak semayang. Apa dia buat? Dia telefon je anak dia, "Long, ya, ni zuhur dah masuk ni, kau semayang cepat. Nanti pahala semayang kau dapat kat ayah." Senang kan gitu? Senang kan? Tak ada tuan, tak ada istilah. Tak ada istilah pasing-pasing pahala ni, tak ada. Sebab dia tak ada pahala pun dia buat kebaikan. Pena nak tulis tak ada. Kan? Sebab tu kita galakkan dia buat kebaikan, bukan pasal nak pahala tadi, tak. Nanti jangan kita kata, alah lu tak semayang, lu tak ada pahala kak. Jangan begitu. Kita suruh dia semayang di awal-awal waktu ni sebab supaya dia jadi biasa. Nanti dia dah besar, nanti dia dah balik, nanti dah mudah nak semayang. Sebab tu Nabi kata ajar semayang umur 7 tahun, 10 tahun tak semayang, rotan. Tujuannya itulah, supaya nanti bila dia balik, dia senang nak semayang, dia mudah nak semayang. Kenapa? Kerana dah menjadi suatu tabiat dia, rutin harian dia. Gitu. Sama juga macam dosa. Dosa pun begitu juga kan. Dia terangkat pena, diangkat, rufi'al qalam an thalas, kan, anis sabi hatta yablugh, kanak-kanak sehingga dia balik. Kemudian wa anin naim hatta yastaiqidha, wa anin naim hatta yastaiqidha. Apa dia? Orang tidur sampailah dia jaga. Batu orang tengah tidur tuan-tuan, dia buat benda pun tak bersalah sebab dia tengah tidur. Dia di luar kawalan. Di luar kawalan. Batu kalau kita balik-balik semayang, balik-balik kan, balik ngantuk kan, pergi kita pun semayang maghrib, pas maghrib tu isyak tak masuk lagi, kita pun tidur. Panas sangat kerja banyak ini. Tidur terlajak sampai pukul 6 pagi. Ni kan 6 pagi orang dah semayang subuh. Isyak kita tak semayang. Adakah kita berdosa? Tak berdosa. Sebab kita tertidur. Kita kategori tidur. Gitu. Jadi itulah dia tuan-tuan. Itulah dia. Sebab tu kata Nabi kan, kita kenapa? Kita kena banyak-banyak buat kebaikan. Jadi bila kita tidur tu, kita tidur daripada isyak tu, bila kita tidur awal, maka kuranglah masa kita di luar, kurang masa kita berjaga, kuranglah dosa. Tapi kalau kita terbuat dosa tu kan, kita tidur pukul 2 pagi, pergi kedai mamak, terbuat dosa, tak apa. Sebab bila Nabi kata, bila kita semayang je subuh besok tu, segala dosa-dosa kita daripada isyak tadi sampailah ke subuh diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Ini maksudnya apa? Inilah maksud kelebihan ataupun apa yang Nabi kata tadi, perbanyakkan kita buat kebaikan, kerana kebaikan itu akan menghapuskan segala dosa dan kejahatan-kejahatan yang kita buat atas dunia ni. Dengan syarat dosa dan kejahatan tu dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Baik. Itu yang kedua. Jadi perbanyakkan segala kebaikan, banyak-banyak buat kebaikan, puasa sunat dan sebagainya, baca Quran, berzikir, tolong orang dan sebagainya. Semua tu tujuannya apa? Tujuannya bila kita banyak buat kebaikan akan menghapuskan segala dosa dan kejahatan yang kita buat atas dunia ni. Anda nampak betapa pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala, betapa baiknya Allah Subhanahu Wa Taala, betapa pengampunnya Allah Subhanahu Wa Taala, betapa pengasih dan penyayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Sehingga kalau kita tak sempat nak minta ampun pun tak ada masalah. Dengan syarat bila kita buat banyak kebaikan, kebaikan itu akan menghapuskan segala dosa-dosa yang kita buat. Antaranya juga tuan-tuan, kebaikan yang mudah kita nak buat, kenapa? Berzikir dengan zikir la ilaha illallah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal la ilaha illallah minal hasanat, adakah kalimah la ilaha illallah itu tergolong dalam kebaikan? Kata Nabi, na'am, bal hiya min akbaril hasanat. Ya, bahkan dia merupakan sebesar-besar kebaikan. Maknanya apa tuan-tuan? Dengan kita banyak berzikir la ilaha illallah akan menghapuskan dosa kita. Sebab tu tuan-tuan, hari-hari, setiap hari jangan lupa, kalau Tok Imam tak zikir la ilaha illallah lepas mayang, kita balik rumah zikir. Sebelum tidur tu zikir. Kan? Zikir la ilaha illallah 313 kali.
selawat 313 kali, tidur. Gitu. Kan? Afdalu dzikru fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimah tahlil, ia merupakan sebesar-besar kebaikan, kata Nabi. Yang mana bila kita zikir banyak-banyak la ilaha illallah akan menghapuskan dosa dan menaikkan satu darjat, tambah pahala. Hapus dosa tambah pahala, hapus dosa tambah pahala. Bawa kita la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Zikir dalam kereta, zikir. Sebab apa? Kalau berlaku benda-benda aksiden dan sebagainya, tak apa. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa sebut la ilaha illallah masuk syurga. Jadi biarlah kita dalam kereta ni zikir la ilaha illallah banyak-banyak, selawat banyak-banyak. Kenapa? Kerana kedua-duanya itu akan menghapuskan dosa dan menambah kebaikan dan pahala kepada kita. Tak mau. Daripada kita duk membawang dengan orang rumah kita, daripada Selangor sampai ke Perlis, kita nak balik kampung kita Perlis kan, Selangor sampai Perlis berapa ratus kilometer, duk membawang aja. Habis Tok Imam kena, Tok Bilal kena, Tok Siap kena, hulu kampung kena, cleaner kena, semua kena kita punya cerita. Kau tahu tak? Ni abang nak cerita gini. Tok Siap baru-baru ni. Alah abang, bukan Tok Siap je bang. Ni mah nak cerita ni bang. Tok Imam pun sama dah, membawang kan. Daripada Selangor sampai ke Perlis, dah membawang aja. Berapa banyak berbakul dosa dikumpul. Lebih baiklah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ajak anak-anak zikir sekali. Sebab tu kita buka YouTube, tuan, download zikir la ilaha illallah. Zikir-zikir yang berlagu-lagu bernasib-nasib tu. Ajar dia orang. Zikir sama-sama, jom. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Along sambung. Along pun la ilaha illallah, la ilaha illallah. Angah pun la ilaha illallah. Kecomel gitu. Nampak tak? Macam saya ada tengok dalam YouTube, tuan-tuan, satu keluarga Quran. Allah, sedap tuan-tuan. Sepanjang perjalanan ayah dia, jom kita mengaji surah ni dengan bayati, dengan taranum nahwan lah, taranum apa benda macam-macam taranum kan dibaca. Mula-mula ayah dia mula, lepas tu Alung, lepas tu Angah, lepas tu isteri dia, lepas tu adik dia kecil, anak dia yang kecil pun bertaranum tu. Sepanjang perjalanan dalam kereta, Allah seronok tuan-tuan tengok. Gitu. Dapat pahala kerana sebarang perkataan zikrullah yang kita sebut, yang kita zikirkan adalah mengundang pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan menghapuskan dosa kerana ia merupakan kebaikan yang dikatakan sebagai penghapus dosa dan juga penambah kebaikan. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, tuan-tuan, yang terakhir, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana yang diwasiat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, itulah kata Nabi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nabi suruh kita bermuamalah dengan manusia ni dengan akhlak yang baik. Nabi tak kata wa khaliqil muslim, tak. Nabi tak kata suruh bermuamalah dengan orang Islam dengan akhlak yang baik, tak. Nabi kata wa khaliqin nasa, an-nas, bermuamalahlah kamu, bergaullah dengan manusia itu. Manusia maknanya apa? Islam ataupun bukan Islam, Muslim ataupun non-Muslim. Asal namanya manusia. Nabi suruh kita bermuamalah, bergaul dengan mereka ini, kata Nabi, dengan akhlak yang mulia. Kalau kita baca sejarah, tuan-tuan, berapa banyak orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah masuk Islam dengan sebab apa? Dengan sebab akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai. Dan hari ini berapa ramai orang bukan Islam benci dengan Islam. Kerana apa? Kerana sifat orang Islam sendiri yang tidak menunjukkan akhlak yang baik. Tidak senyum dengan mereka, suka nak bergaduh dengan mereka, tidak buat baik dengan mereka. Nampak tak berapa ramai?
Dan kalau kita tanya juga orang-orang yang bukan Islam, yang masuk Islam tuan-tuan, ramai di antara mereka yang masuk Islam juga kerana mereka tertarik dengan akhlak kawan mereka yang Muslim, peribadi kawan mereka yang Islam. Begitu baiknya. Macam saya tuan-tuan, dekat jiran rumah saya tuan-tuan, ada satu jiran saya sebelah saya. Dia ni cukup baiknya tuan. Bila time hujan, baju kalau saya terluput angkat, dia angkatkan. Bila pejabat pos laju hantar barang, saya tak ada kat rumah, dia ambilkan. Baiknya dia, non Muslim tu. Tu nampak tak? Jadi gitulah. Bila kita bermuamalah dengan akhlak yang baik, kita melakukan kita bergaul dengan mereka dengan akhlak yang baik, melayan mereka dengan akhlak yang baik, tak kira siapa dia, walaupun bukan Islam ataupun Islam, merupakan suatu tuntutan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, hubungan kita dengan Allah pun kita kena jaga, hubungan dengan manusia juga kita kena jaga. Antara cara bagaimana kita nak jaga hubungan dengan manusia, iaitulah dengan kita bermuamalah dengan kepada mereka, bermuamalah dengan mereka dengan akhlak yang baik, bergaul dengan mereka dengan akhlak yang baik, kita berkomunikasi dengan mereka dengan akhlak yang baik. Mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan, dengan dengan tiga wasiat ini, dengan tiga pesanan Nabi ini dapat kita laksanakan di atas muka bumi ini sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dapat laksanakan tiga perkara ini, insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan sedang penonton yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat ini tuan-tuan. Kita berhenti setakat ini. Cukuplah tiga wasiat ini. Simpan betul-betul. Sampai kepada orang-orang yang kita sayang, kaum keluarga kita, kaum kerabat kita, sahabat handai kita, dan siapa-siapa saja, agar lebih ramai yang mendapat manfaat daripada wasiat Nabi SAW ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita menjadi orang yang benar-benar beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. Wallahu alam bisawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.